So guys, welcome back to aku channel Berkata Hobi. Hari ni aku nak buat satu video tentang Stadium Shah Alam. Actually patut aku buat last week, tapi ada banyak masalah sikit. Anak aku tak sihat, aku pun tak berapa sihat. So tapi hari ni masalahnya hujan, jadi aku terpaksa buat vlog lah, direct to the camera, ke stadium lah. So apa dapat kurang tentang projek terbaru MRCB X MBI ni. Projek bersama ni, projek kerajaan negeri kalau tak dibandingkan dengan projek JDT, sebab itu adalah projek persendirian. Tapi ini adalah projek kerajaan negeri sebab aset ini dimiliki oleh kerajaan negeri ataupun pejabat menteri besar lah, MBI, dan diuruskan oleh Darul Ehsan Facilities. Dan aku pergi sendiri last week, hari Jumaat lepas, sehari sebelum pelancaran jersey Selangor yang baru tu. Aku bertanya dengan pegawai-pegawai MRCB tentang projek ni. Kerusakan dia dah dikira major lah, lagi terutamanya di bahagian bumbung lah, structure. So aku tanya pegawai MRCB kenapa stadium ni tak di maintain lah, sebab ia sangat ikonik, lebih baik kalau stadium ni di maintain kan. Tapi mereka mengatakan bahawa stadium ni dah beyond repair lah, sebab cost dia terlampau besar, terutama bila ada banjir besar lah. So ada beberapa isu yang mereka dah gariskan, terutamanya masalah banjir dan saliran. Kalau korang tahu, dekat sini ada satu sungai, itu dipanggil Sungai Damansara. Itu ialah aliran keluar air bila hujan lebat. Macam ni hujan kan, hujan ni tak lebat sangat, hujan berpanjangan. So kalau ada banjir, akan berlaku masalah besar kalau saliran tu tak mengalir dengan efisien lah. So kalau korang ingat, 2 tahun lepas, Seksyen 13 ni pernah mengalami banjir yang kira agak teruk lah, terutama kalau banding dengan tempat lain. Dekat Edos Masih Muda tu kan, itu lagi teruk. Dan diorang ambil satu langkah drastik untuk merubah struktur asal stadium ni, terutama bahagian saliran. So kalau kau nak buat sekarang dan renovate saja, kos ni pun beratus juta juga, sebab stadium ni ada struktur penting yang mereka kena demolish lah. Dan aku ada baca juga dekat FB post dari engineer asal projek ni 30 tahun lepas. Dia cakap ini adalah satu design yang sangat robust. So aku nak tengok juga macam mana dia akan robohkan lah. Dan bagi aku, ini satu subjek yang menarik, sebab stadium ni sangat canggih. Bagi aku, ia ialah projek yang pertama seumpama di Malaysia, iaitu kalau korang nak tahu, ini bukan satu projek stadium saja, sebenarnya ialah projek arena. Lebih kurang macam Stadium Lakers ataupun Staples Center, ia ialah satu projek arena yang bertutup penuh. Jadi dia tak ada pengudaraan luar, jadi dia perlukan sistem pendinginan udara, air conditioning lah. Stadium ni di sini nampak atapnya memang barai gila lah. Aku duduk sekarang di stadium mini lah. Ni kalau korang tak biasa dengan Shah Alam, ini adalah kawasan stadium mini ataupun Rhino Park. Aku tak tahu nama dia apa sekarang, dulu Rhino. Situ ialah tempat stadium masuk, pintu masuk tu. Kalau kau pergi, kau akan sampai ke pintu masuk stadium Shah Alam. Ni atap dia. Dan lepas ni kau akan nampak bentuk turtle ni lah. So mungkin aku terpaksa buat video indoor lah kot, sebab hujan lah. So guys, welcome back to Facebook channel Berkaitan Hobi. Hari ni aku nak buat satu follow up video tentang Stadium Shah Alam yang baru tu. Actually tadi aku pergi ke Stadium Shah Alam lah, tapi aku tak dapat buat celebration lah. Actually last week perasmian, aku pergi ke pameran tu pada hari Jumaat. Hari Sabtu ialah pelancaran jersey baru dan juga pameran tu, tapi aku pergi pada hari Jumaat. So aku ada interview beberapa lah staff daripada MRCB terutamanya dan MBI lah. Tapi diorang tak bagi aku record that conversation because ada person charge yang jaga PR side of this project lah. Dan aku dah email dekat yang email dia bagi tu. Kau boleh tulis, boleh tengok di bawah ni apa saja feedback korang, kau boleh tulis tu kssa.maklumbalas@gmail.com. So basically apa yang aku nak cakap pasal projek ni ialah elaboration lah pasal projek ni sendiri lah. Aku dapat banyak juga komen dari beberapa video aku, short aku dan so forth lah. Terutama aku mula-mula aku tak setuju stadium ni dirobohkan, dan kalau boleh nak 60,000 so forth lah. Sudah banyak dalam mixed reaction. Ada yang kata suruh buat sendiri lah, kata kalau kau nak 60,000 kau guna duit kau sendiri lah, so forth lah. Bagi aku ni tak logik lah. Basically apa yang kita nak cuba naikkan atau bring up ialah
the idea ataupun the mentality on this sports complex lah. Actually it's not just a stadium, it's an arena. So basically ia berharga under 800 juta, 780 juta plus lah, dan mungkin boleh naik ke 1 bilion lebih lah. So last week kita dapat satu feedback daripada TMJ, iaitu ialah pemilik JDT lah. Dia cakap tak mungkin harga stadium Selangor ni bernilai under 800 juta lah. At least mesti 2 bilion. Sebab ia berpandukan stadium nasional di Singapura lah. First of all, aku tanya dia orang dan banyak benda yang aku curious lah. Bagi aku ini satu projek yang mengujakan. Aku akan follow up untuk konten aku seterusnya. Aku rasa ini menarik sebab ia menggabungkan football, technical, design dan juga social lah, as a cult following dalam football kan. Satu benda yang menarik lah. So kalau orang tanya kenapa Stadium Shah Alam dia buat baru, dan adakah ini projek untuk dapat sokongan pilihan raya negeri atau PRN yang akan datang ni, jawapannya tak. Aku tanya pegawai MRCB tu, dia kata ini projek yang di-urge atau di-push oleh His Royal Highness Sultan Selangor sendiri. Sultan Selangor nakkan projek ini berjalan. Ini bukan projek cikai-cikai. Ini ialah stadium negeri, bukan stadium Selangor FC. Jadi ia ialah stadium multipurpose, first of all. Dan dia dibangunkan oleh syarikat kita cakap JLC lah, iaitu MRCB lah. MRCB tu dibuat banyak building kat Malaysia ni, sangat berpengalaman. Stadium yang diorang build in the last few years ialah Stadium Bukit Jalil lah, the new Stadium Bukit Jalil. Actually Stadium Bukit Jalil mengalami ada restructural yang baru lah. Jadi kalau korang anggap ia adalah Stadium Bukit Jalil yang sama, ia sebenarnya ialah Stadium Bukit Jalil yang berbeza. Dan diorang rebrand sebagai KL Sport City lah. Dan kos KL Sport City ni 1 bilion. So mungkin juga Selangor Sport Complex ni akan menelan 1 bilion lebih lah. Sebab ada inflasi. Sekarang barang mahal. Kedua ialah teknologi yang diorang belum confirmkan. Korang boleh pergi ke pameran ni yang akan berakhir pada 10 hari bulan lah, lebih kurang 4 hari lagi. Dan korang digalakkan untuk beri feedback tentang program ni. Aku ada bagi feedback, mana komen-komen yang aku rasa bagus, aku bagi feedback. Okay, kita nak check projek ni. Adakah berbaloi? Beramai koresponden komen yang aku dapat. Banyak kata projek ni mahal sangat sebab ia 800 juta, lebih baik bagi orang miskin dan so forth lah. Kita kena pandang dari side yang positif lah. Ini adalah projek pembangunan. Jadi dia bukan buat satu stadium 800 juta semata-mata, tapi lebih kepada pembangunan lah, iaitu facility, kemudian ialah commercial place, dan juga untuk memantapkan bandar Shah Alam tu sendirilah di tempat asal Stadium Shah Alam lah, di Seksyen 13. So aku setujulah lepas aku tanya ramai orang di pameran ni, aku setujulah. Sebab apa? Bandar Shah Alam sekarang ni dah jadi bandar orang tua lah, ataupun retiree lah. Jadi bila dia buat satu projek yang pro orang muda, ia akan meremajakan semula bandar Shah Alam lah, sekurang-kurangnya di Seksyen 13. Sebab Seksyen 13 ada MSU, ada banyak juga tempat-tempat yang menarik lah, kira hipster dan so forth. Bila ada projek macam ni akan boom dengan commercial economy lah. Ada Giant, ada Aeon dan so forth lah. Okay, kenapa ia mahal? First of all, kita kena tengok siapa arkitek yang dipilih. Ini jarang kita dengar orang petik lah, mungkin orang tak ambil tahu lah. Ia akan dibuat, arkitek yang dipilih ialah arkitek dari London lah, iaitu Populous. Arkitek yang bangunkan Stadium National Singapore dan juga Stadium Spurs lah. Ini yang notable lah. Macam mana design stadium kompleks sukan Shah Alam ni, ataupun Shah Alam Arena ni, bagi aku ia macam The Emirates lah, Stadium Arsenal. Sebab apa aku cakap macam tu? Dari satu segi ia ada ciri-ciri macam Stadium Arsenal, terutama bridge yang menghubungkan beberapa area lah.
Stadium ni ada 3 bridge. Pertama menghubungkan LRT, inilah bridge utama lah, iaitu pintu masuk untuk ke stadium Shah Alam lah, ataupun Shah Alam Sports Complex lah. Kemudian ada lagi 2 lagi bridge menghubungkan ke, tak silap aku, ke Masjid Seksyen 13, Masjid Ikhlas. Kemudian satu lagi ke kawasan komersial yang berdekatan. Kenapa dia buat bridge ni? Untuk mengurangkan kesesakan. Jadi dia akan ada parking area, LRT area, dan juga ada tempat mudahkan orang nak pergi solat dan so forth lah. Dan bridge juga menghubungkan ke kawasan komersial. Jadi kalau kau daripada mall, kau boleh datang tengok game. Bagi aku ini satu projek stadium yang terbaik lah pernah aku tengok lah. Sebab dia ialah satu projek stadium modular lah. Kenapa harganya 780 juta? Kerana ia nak menggantikan 2 stadium sekaligus, iaitu pertama Stadium Melawati, kedua ialah Stadium Shah Alam. Dan stadium ini akan dibuat tanpa bumbung laras dan juga bumbung yang tertutup. Jadi tak ada retractable roof. Jadi ia akan menggunakan sistem pengawal suhu dan mungkin air condition, macam di Qatar lah. Jadi ia adalah satu projek yang bagi aku positif lah. Kemudian lapangan padang dia boleh dialihkan lah, lebih kurang macam Stadium Spurs lah. So let's say kau tak nak ada perlawanan bola, kau boleh alihkan keluar dan ia boleh jadi satu dome lah. Lebih kurang macam stadium di Amerika Syarikat lah, terutamanya macam LA Lakers punya stadium. Jadi bila ada teknologi sebegini, banyak duit boleh terjana, bukan bola sepak saja. Sekarang kalau kau lihat Stadium Shah Alam tu, ia telah mengalami satu red zone area lah, sebab dia telah banjir beberapa kali, yang paling teruk yang 2 tahun lepas tu. Dan kalau kau pergi ke Shah Alam, kau akan nampak paras air tu agak tinggi. Jadi kali ni mereka akan buat satu penambaikan. Pertama buat saliran utama di sekeliling stadium. Kemudian ada satu saliran bulatan yang besar tu, itu nak buat macam landscape purpose, tapi sebenarnya untuk mengalirkan air kalau air naik di masa akan datang. So air akan terus pergi Sungai Damansara, dan arah stadium ni akan dinaikkan 3 meter. Jadi bila aku dengar ini, bagi aku ia adalah projek. First kali adalah safety purpose, second ialah economic purpose lah, dan fourth dan third ialah sporting purpose. Jadi bila dia buat teknologi macam ni, akan ada banyak peluang kerja untuk lokal. Kau kena ambil kira ini stadium dibuat oleh syarikat lokal, walaupun architecture firm dia dari London, tapi ia dibuat oleh syarikat Malaysia. Berbeza dengan stadium di Johor, iaitu stadium SSI dibuat oleh syarikat China. Dan sekurang-kurangnya kalau duit hampir 1 bilion boleh dibelanjakan, sekurang-kurangnya ia mesti masuk dalam ekonomi negara. Selain tu, dia punya seating dia kata antara 35 ke 45, kerana ia akan menggunakan sistem modular lah, selalu cakap seperti di stadium LA Lakers, Staples Center. Bila kau ada kejohanan apa-apa, kau boleh cabut kerusi mengikut keperluan event tu lah. Stadium ni tak ada lagi di sekitar Selangor lah. Yang aku lihat Stadium Melawati, tapi Stadium Melawati tu dia lebih kepada macam stage ataupun indoor purpose ataupun opera lah. Dan ada juga space lain yang diorang plan untuk buat banyak benda yang baru lah. Okay, aku tanya juga kenapa tak buat 60,000. Aku dapat satu komen lah daripada berada ni nama apa tak, mungkin fake account Alabama, dia cakap kata kenapa aku nak 60,000, kalau nak 60,000 buat sendiri dan so forth lah. Bagi aku ni tak munasabah lah. Dan aku tanya sendiri pegawai tu kenapa dia tak buat 60,000. Sebab apa aku cakap 60,000 ialah kebanyakan stadium di dunia bila dia upgrade, jarang sekali stadium tu diturunkan kapasiti. Sedang senang, kenapa dia keluar dari Highbury? Kerana dia nak tambah unit, penambah keuntungan lah. Kalau kau buat stadium baru dan kau tak boleh nak dipanggil sebagai ROI, return on investment, macam mana kau nak boleh kata kau boleh selamba buat projek 1 bilion. So 60,000 bagi aku ialah satu statement lah yang kerajaan negeri dia nak buat stadium dari world class level lah. Contohnya Tottenham Hotspur, dia buat stadium pun 60,000 daripada White Hart Lane yang kapasitinya under 40k ataupun 40k.
Anfield pun naik 60,000, Old Trafford pun 60,000. Jadi kebanyakan stadium utama dunia mereka akan kekalkan 60,000. Dan kalau stadium itu betul-betul berkelas, mungkin kita dah boleh terpilih menjadi tuan rumah ASEAN Champions League Final. Bagi aku itu adalah satu peluang lah. Tapi apa yang aku dapat ialah kerana mereka nak utiliskan kawasan stadium Shah Alam lah. Stadium Shah Alam tu sebenarnya kawasan dia besar, tapi kerana stadium tu sangat besar, stadium sekarang ni sangat besar, ia cuba dah memuatkan kawasan parking dan juga ada kawasan go-kart sekarang tu kan. Jadi dia nak refurbish semua area ni dan dia nak buat kawasan yang baru. Jadi aku bagi aku logik lah, kalau ia ialah untuk orang setempat, youth dan juga commercial purpose, ia memang patut didemolishkan 80k tu menjadikan 45-50k. Dan tak mustahil kalau korang bagi feedback nak 50k, mungkin diorang boleh consider lah. Tapi aku rasa daripada gambar dan model tu, nampaknya final design memang dah ditentukan oleh Google Populous lah. Dan bagi aku design ni menarik. Ia ialah green buildings. Satu benda yang aku minat lagi ialah green buildings. Di banyak panel-panel solar yang orang kenakan, sistem banjir macam aku cakap tadi, pengawalan suhu, bangunan cekap elektrik, dan banyak lagi lah. Ada banyak area untuk komersial. Di sini ada beberapa isu. Adakah komersial ni untuk syarikat besar ataupun Slam FC? Ada juga kawasan yang diorang letakkan untuk Slam FC. Lepas ni maybe akan ada mega store, pejabat urusan diorang. Dan kemudian ada kawasan untuk syarikat besar, syarikat komersial untuk buka kawasan di dalam area stadium. So bagi aku ini satu projek yang mengujakan lah. Cuma mungkin daripada apa yang aku dapat tahu, mungkin turf yang diorang belum confirm lagi, mungkin akan guna synthetic turf lah. So apa lagi, korang komen ataupun korang reply di email tu nak minta rumput Zosia lah. Maaf lah aku tak bersihat beberapa minggu ni. Patutnya video ni dibuat last week, tapi kerana aku tak berapa sihat, jadi aku terpaksa tangguh dan cuma dapat buat sekarang bila suara dah ada balik lah. Aku tak sihat kan, tak sihat. So aku akan cuba follow up projek ni, dan aku yakin projek ni akan memberi satu positive impact kepada industri sukan negara. Sebagai tahu, bila Stadium Bukit Jalil dibuka balik pada tahun 2017 untuk SEA Games, ia beri satu impact positif. Sekarang sudah hampir 6 tahun lepas projek itu dibuka semula. Setiap malam ada orang jogging, ada kawasan sekitar dia dan menjadi tuan rumah untuk sekarang ada orang layar lah. Dan seperti kita tahu, hari tu ada konsert Jay Chou lah, sebelumnya ada Billie Eilish lah kan. Dan mengambil kira benda-benda ni, stadium baru Selangor ni akan juga menjadi tempat venue-venue untuk event seperti ni lah. Dan aku rasa ini penting lah untuk kita lihat stadium bukan sekadar tempat bola sepak. Sebab kalau kau lihat stadium Malaysia, kebanyakan adalah stadium lama lah. Dan majoriti stadium Malaysia ialah di bawah 50,000 lah kapasiti. Dan kebanyakannya di average 40k lah. Dan kerana ia stadium lama, ia tidak ditambah baik, dan memang tak ada teknologi baru yang diorang betul-betul provide lah. Stadium baru di Malaysia ni aku kira 20 tahun yang lepas. Pertama Stadium Bukit Jalil, kemudian stadium di Terengganu, Stadium Nizam, Sultan Nizam, stadium di Kedah, stadium di Johor, Honorable Mention, stadium Melaka, dan stadium di Penang lah. Ini stadium yang ada sedikit nafas baru lah. Dan stadium Perak juga ada orang ada renovate sebelum Sukma pada tahun bila aku tak ingat lah. Tapi diorang tak ada ciri-ciri yang modern lah, untuk modern stadium lah. Jadi bagi aku, kalau Selangor ada duit, sebagai negeri yang paling banyak investment, kaya, so forth lah, bagus diorang ada bencana baru untuk menggalakkan youth pergi ke arah sukan lah. Dan ini sebenarnya bukan projek untuk sama FC sajalah. Bila dia menjadi satu arena atau stadium, dia bukan sekadar stadium bola, tapi arena, sukan-sukan lain pun boleh main di situ. Contohlah sukan basketball. Di Malaysia contohnya, basketball kurang mendapat liputan. Kalau in future sama FC dia plan nak buat tim bola basketball di sini, mungkin ini boleh jadi venue untuk pasukan itu. Futsal contohnya, Selangor Mac kan,
kalau Selangor FC decide nak jadikan ini ialah venue home kepada Selangor, mungkin ia boleh realisasikan. Bagi aku ia satu benda yang menarik lah. Dan dia ambil kira bila LRT tu siap, ia ada satu sistem pengangkutan yang aku kira nak kata efisien sangat, tak lah. Kalau MRT lebih baik. So that's it guys, jangan lupa like, comment, share konten hari ni. Aku masih like channel ni, please lah subscribe ke channel. And we're going to see you guys next one. See you guys in the next one. Peace.